Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang mana sebelum ini video bahagian 1 kita telah pun sama-sama membincangkan sunat ab'ad. Video yang kedua, sunat hayat, perbuatan, dan pada hari ini kita akan membincangkan sunat hayat, bacaan dan sujud sahwi. Okey murid-murid, dah sedia? Jom kita bincang sama-sama. Baik, seterusnya kita lihat pula sunat hayat, bacaan. Okey, tadi perbuatan, sekarang kita tengok bacaan. Okey, kita tengok nombor 1. Melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Murid-murid faham tak ni apa yang dia bagi tahu ni? Okey, takbir intiqalat tu apa? Siapa tahu takbirul intiqalat? Iaitu takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Okey, contoh ya. Okey, sudah kita siap baca dah surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Ikhlas, dah siap dah. Kemudian kita pun rukuk. Allahu Akbar. Okey, daripada situ kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih kan 3 kali. Kemudian kita bangun balik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, kita pun nak sujud. Allahu Akbar. Okey, kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kemudian kita pun bangun kan. Allahu Akbar. Jadi setiap yang kita baca Allahu Akbar itu dipanggil takbirul intiqalat iaitu yang mengiringi setiap perpindahan. Okey, jadi sunat hayat wajib ke tak kita ganti kalau kita terlupa nak sebut Allahu Akbar tu, nak melafazkan tu takbirul intiqalat tu, adakah kita perlu untuk ganti dengan sujud sahwi? Ya, tak perlu. Okey. Baik, kita tengok yang kedua. Membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Okey. Jadi di sini apa? Apa tu isti'azah? Isti'azah tu sebelum surah Al-Fatihah kadang kita baca kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, itu ialah isti'azah. Okey, kemudian dah habis dah waladdallin. Amin. Yang tu amin. Okey. Ini juga kalau kita terlupa, kita tidak perlu gantikan dengan sujud sahwi sebab ianya ialah sunat hayat bacaan. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga ialah membaca doa iftitah. Okey, baca doa iftitah ni murid tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Okey, jadi yang tu sampai habis. Okay, yang itu ialah apa? Bacaan apa? Doa iftitah juga termasuk dalam sunat hayat. Jadi tidak perlulah digantikan dengan sujud sahwi kalau kita terlupa. Okey. Baik, seterusnya nombor 4, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Baik, kita dah baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian nak baca surah yang sunat kan, nak tambah surah Al-Ikhlas ke surah Al-Kafirun dan sebagainya. Baik, jadi yang itu surah tu wajib ke tak? Sunat hayat jadi tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Baik, nombor 5, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat Jumaat. Okey, di sini kita menyaringkan suara pada surah Al-Fatihah kan. Jadi bila kita sembahyang jemaah ataupun sembahyang sendiri pun begitu juga yang untuk lelaki selalunya kadang dia baca kuat kan.
Okey, waktu solat subuh, maghrib, isyak. Okey, dan solat Jumaat, kalau dia tak nyaringkan pun apa dia tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, sebab ianya adalah sunat hayat. Okey, seterusnya nombor 6. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Baca tasbih apa tu? Siapa tahu? Ya, masa rukuk kan kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian masa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, 3 kali. Jadi ianya ialah sunat. Jadi tak perlu diganti dengan sujud sahwi kalau terlupa ya. Kalau tak baca tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Baik. Seterusnya nombor 7, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham ketika bangun daripada rukuk. Yang tadi sudah cakap tadi kan, yang sudah terangkan i'tidal. Okey, jadi yang ini juga ialah sunat hayat, bacaan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, nombor 8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Doa apa yang kita baca masa duduk antara dua sujud, anak-anak? Ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, yang tu juga termasuk dalam sunat hayat ya. Okey, seterusnya nombor 9, membaca salawat Ibrahimiyah. Okey, siapa tahu salawat Ibrahimiyah ni? Yang ni pula ialah selepas kita baca tahiyat awal kan. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, start. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Okey, yang itu ialah salawat Ibrahimiyah, juga sunat hayat ya. Okey, seterusnya yang ke-10 ialah memberi salam yang kedua. Okey, salam yang pertama wajib ya anak-anak. Okey, tapi memberi salam yang kedua ialah sunat. Okey, berpaling ke kiri. Tadi paling ke kanan pun juga termasuk dalam sunat. Tapi sebaiknya kita buatlah, bacaan dia wajib. Manakala memberi salam yang kedua, berpaling ke kiri adalah termasuk dalam sunat hayat. Jadi tidak wajib untuk kita, tidak perlulah digantikan dengan yang ini, tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Okey. Baik murid-murid, jadi bagaimana kita nak melakukan sujud sahwi tu kan? Tadi yang sunat ab'ad tadi yang kita tertinggal. Jadi bagaimana kita nak buat sujud sahwi ni? Okey, jadi murid-murid cuba tengok gambar ni ya. Pertama sekali kena baca ni. Ni bacaan dia lah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustazah ulang. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey. Jadi, bagaimana kita nak buat? Contoh kita dah terlupa doa kunut. Jadi, apabila di rakaat yang terakhir kan kita baca tahiyat, kita pun bacalah at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ni yang untuk bacaan kita duduk iftirash ya, membaca tahiyat akhir. Tengok sini. Iftirash ni kita masih duduk macam ni lagi. Okey, kita baca tahiyat akhir. Tapi biasa kita bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi tak. Ya, kita tak baca, kita tak bagi salam, tapi kita terus sujud. Sujud Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, kita baca ni 3 kali, sujud. Kemudian baca sekali pun boleh. Okey, kemudian kita bangun. Kita duduk pula. Duduk antara 2 sujud macam ni. Okey.
bacalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau ikutkan bacaannya sunat, tapi seeloknya kita baca ya. Okey, kemudian kita turun lagi, sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sujud yang kedua. Okey. Tadi sujud yang pertama, sujud yang kedua. Okey, kemudian kita pun duduk tawarruk ya. Teruslah kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kemudian kiri pula. Begitu ya. Jadi Ustazah ulang yang pertama, bila kita dah terlupa ya, kita teringat, tiba-tiba baru teringat. Okey, kita pun dulu iftirash dulu, kita baca tahiyat akhir tapi jangan sampai memberi salam. Kemudian kita sujud, kita baca subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk di antara dua sujud ya. Kemudian kita bacalah Rabbighfirli, bacaan duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud yang kedua, subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, kemudian kita duduk tawarruk, ya, duduk yang terakhir dan memberi salam. Okey, boleh murid-murid? Ya, macam tu cara untuk kita sujud sahwi. Okey, apabila kita tertinggal sunat ab'ad tadi. Ya, sunat hayat tak perlu, hanya sunat ab'ad yang perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, murid-murid. Baik. Okey, alhamdulillah ya anak-anak, kita telah pun sampai di penghujung. Okey, jadi hari ini alhamdulillah kita telah pun mengetahui ya sunat ab'ad, sunat hayat perbuatan, sunat hayat bacaan ya, dan bagaimana hendak melakukan sujud sahwi. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid jelas dan faham, sebab Ustazah yakin anak-anak murid Ustazah murid yang bijak. Okey, terima kasih murid-murid kerana sudi belajar bersama dengan Ustazah Huda. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Terima kasih murid-murid. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.